Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita buat soal jawab perubatan Islam, insyaAllah. Sebelum tu marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat sama-sama bersiaran langsung di page FB Ahmad Salih Zamri saya lah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengampuni segala dosa serta menggandakan pahala lah buat kita. Dengar baik tak suara saya? Saya tak pasti suara saya adakah jelas. Moga-moga jelas InsyaAllah moga-moga jelas. Baik tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang baru masuk tolong share dahulu. InsyaAllah kita buat sesi soal jawab sedikit pada malam ni, insyaAllah. Baik tuan-puan, kalau ada soalan boleh type pada ruangan komen soalannya. Pada siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya, insyaAllah. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jelas Ustaz? Tak jelas ke? Kuatkan sikit sound. Kuatkan sikit sound telefon masing-masing. Tu insya-Allah jelas Baik. Insya-Allah jelas. Baik tuan-puan, seperti tuan-puan sedia maklum, insya-Allah pada esok pagi lebih kurang pukul 9 pagi hingga 12.30 tengah hari ataupun zuhur akan berlangsungnya satu program Ruqyah Tour bersama kami, tim kami Asaza Official, Asaza Solution Center, perubatan Islam Ruqyah Syariah di Kemaman, Cukai Kemaman. Pada yang berada berdekatan boleh dah jemput hadir beramai-ramai insya-Allah pada besok hari. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perubatan Islam. Nama dah perubatan Islam, perubatan atau pengubatan. Pengubatan ataupun perubatan ataupun ubat-ubat yang digunakan merangkumi 3 perkara. Pertama, bacaan. Bacaannya mesti jelas, mesti kita fahami bacaannya dan tidak bercanggah dengan syariat. Dan diutamakan sangat-sangat membaca Al-Quran dan doa syifa yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua adalah kaedah. Kaedah mesti tidak menyalahi garis panduan syariat dan mestilah berlandaskan kaedah yang bermanfaat, yang memberi manfaat kepada pesakit. Dan kaedah tersebut mesti jelas sandarannya, dalilnya di mana, rujukannya sahih ataupun tidak, mesti jelas sandarannya. Yang ketiga adalah bahan. Bahan yang digunakan mestilah bahan yang tidak najis. Terutama kita mengutamakan bahan yang disunnahkan. Dan bahan itu mesti ada kaitan dengan, tak boleh saja-saja capu-capu bahan ni dan sebagainya, tak boleh. Mesti berkaitan dengan pesakit ataupun bahan yang telah disunnahkan. Okey. Baik. Kita tengok soalan kalau ada. Ada di sini line tak berapa nak cantik. Okey. Masalah line ya. Pulau Pinang hujan lebat, masya-Allah.
Allahumma sayyiban nafi'a. Moga-moga hujan di sana hujan yang bermanfaat insya-Allah. Baik. Bila nak mai Sungai Petani Ustaz, kalau ada jemputan kita pergi. Kita tak, setakat ni Kedah Sungai Petani tak ada jemputan. Kalau di Perlis Perak ada jemputan dah. Selangor ada. Apa mana lagi ya? Negeri Sembilan pun ada. Kuantan banyak. Kuantan lebih kurang 3 tempat ada jemputan. InsyaAllah kita akan update dari masa ke semasa. Bila kita dah deal, kita dah apa, baik-baik kita dah bincang, dia elok bersetuju, barulah kami akan update insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu solat, zikir dan baca Al-Quran, alhamdulillah. Ada benda bergerak-gerak bawah kulit. Okey, kadang di kaki, pinggul dan lain. Adakah itu jin pendamping? Okey. Dan benda bergerak-gerak di bawah kulit itu masa baca Al-Quran dan berzikir sahaja, betul? Kalau bergerak walaupun tak baca Al-Quran dan berzikir itu kena cek doktor lah. Kalau masa baca Al-Quran saja ataupun berzikir saja ataupun masa solat saja, benda tu bergerak-gerak di bawah kulit. Sama ada di pinggul, pinggang, kadang di lengan ada, dan di bahu banyak biasanya. Di kaki. Itu kebiasaan pendamping, jin yang mendampingi. Itu simptomnya. Baik, seterusnya. Alhamdulillah. Daripada Indonesia pun ada. Alif Farhan, adakah penyakit ain boleh menyebabkan masalah emosi, mental, bisikan? Ya, boleh. Penyakit ain dalam bidang medik dipanggil anxiety. Sebenarnya penyakit ain ni lebih teruk lagi daripada anxiety. Lebih teruk lagi. Dia boleh emosi, kadang marah, terlalu marah, kadang terlalu sedih. Kadang dia nampak bukan-bukan, kadang dia mendengar bisikan. Orang lain tak dengar, dia seorang je yang dengar. Kadang dia datang ilusi. Tu. Orang yang ada penyakit ain, anxiety, tidak dibenarkan berada sendirian dalam bilik ataupun berada dalam kegelapan. Bilik yang gelap tidak boleh. Kena bergaul. Baik. Hairi Al-Besuti, kawan saya selalu gatal-gatal badan selepas asar. Baik. Gatal badannya selepas asar sehingga bila? Ada orang gatal, dia ada waktu dia. Dia berkaitan dengan waktu. Baik, bukan berkaitan dengan makanan apa ataupun bahan yang digunakan. Dia berkaitan dengan waktu. Okey. Betul. Biasanya gatal badan bermula asar sampai sebelum tidur. Sebelum tidur banyak lagi gatal badan, rasa makin teruk kan. Bangun pagi esok tak gatal dah. Itu di antara penyakit lah, bukan penyakit medik. Itu penyakit yang berkaitan dengan gangguan jin dah. Saya carankan pertama, mandi dengan, gunalah gel mandian daun bidara, apa-apa yang ada. Guna daun bidara terus pun tak apa, ataupun boleh guna gel mandian bidara seperti ini. Refreshing body shower, ada daun bidara, ada minyak zaitun dan minyak argan. Dia baik untuk kulit. Okey, sebelum tidur ambil minyak zaitun yang khusus untuk kulit, bukan minyak zaitun untuk minum. Sapu pada kulit ataupun tempat yang gatal sambil baca surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Baca pada minyak zaitun surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22. Ia berkaitan dengan gatal disebabkan gangguan jin ataupun sihir. Okey, sapu di tempat tersebut, insya-Allah. Itu berkesan. Setakat ni alhamdulillah berkesan. Okey, soalan seterusnya. Banyak tempat ujang. Dungu bila nak mari Ustaz? Dungu insya-Allah, kalau ada jemputan di Dungu kita pergi. Setakat ni di Kemaman, setiu memang banyak di Kuala Ganu hari tu. InsyaAllah Besuk insyaAllah akan ada, dan Pasir Putih, Kelantan akan ada, dan juga di Kota Baru insyaAllah. Baik, seterusnya. Suara ada tersekat-sekat ke? Lah, cuba cek suara. Okey tak? Setakat ni okey. Admin cek dengan 2-3 phone okey. Jadi tuan-puan, mungkin masalah lain di sana. Okey, kita teruskan lagi. Minta maaf saya tak dapat nak membaca ayat-ayat ruqyah kerana suara saya bermasalah sikit. Saya perlu simpan suara ni, save tenaga sikit untuk esok.
Esok pukul 4.30 pagi kami akan bertolak daripada Setiu ke ke Cukai Kemaman, insya-Allah. Selangor kat mana Ustaz? Nanti kami update dari masa ke semasa, insya-Allah. Tu. Baik. Selamat malam semua. Ustaz, Hulu Langat hujan. Okey, di sini alhamdulillah di Setiu Terengganu tak hujan malam ni. Saya berada di center sekarang. Baik, Zaini Idris. Masalah gangguan masih lagi susah nak keluar. Gangguan apa tu? Jenis apa? Saya kesan sendiri melalui zikir. Okey, zikir apa yang diamalkan? Selawat memang kuat, bergerak di merata tempat, bergegar di kawasan peha. Itu bukan sihir ya. Itu bukan simptom sihir. Itu kebanyakannya simptom gangguan jin. Jenis gangguan jin tak pasti lagi lah, sama ada jin saka, pendamping, amalan ke, intiqam tak pasti, pecinta ke tak pasti. Tapi yang pastinya itu adalah termasuk ada bab simptom gangguan jin. Itu. Muhammad Amir, tunggu bila nak Ustaz, kita jumpa Ustaz. Boleh. Nanti PM nombor Cik Ahmad. Ustaz, kata orang tua dulu kalau bergerak bahu atau mata nak tengok orang atau nak menangis. Macam mana tu? Tak faham tu, bergerak bahu atau mata. Saya tak faham soalan tu. Gini Hanidah, Ustaz, apa maksud kerap mimpi rumah lama dan tempat-tempat kotor? Baik, mohon pencerahan. Baik, mimpi rumah lama dan tempat kotor itu bukan kita tak boleh terus menyatakan itu sihir, tak boleh. Dan kita pula tak boleh nak mengatakan itu saka, tak boleh kok. Okey, tapi di sini kerap kali mimpi rumah lama, sedangkan kita tak duduk dah rumah tu. Itu adalah mimpi yang berkaitan tempat tinggal jin tersebut yang mengganggu kita. Tapi belum tentu saka, belum tentu lagi. Dan mimpi tempat-tempat kotor itu bermaksud jin yang mengganggu kita dengan tujuan yang tidak baik, tujuan yang jahat, ingin pecahkan keluarga, putus silaturahim, tak mau kita pergi bekerja, sakit-sakit badan. Itu kebanyakannya lah. Tapi kita tak boleh letak terus sihir ataupun saka. Mesti itu baru simptom baru, mesti diruqyah terlebih dahulu. Kalau ada masa, datanglah di Kemaman esok, Cukai. Itu lebih mudah. Assalamualaikum Ustaz, Zanariah Musa. Saya nak bertanya, kenapa setiap kali saya mendengar ruqyah dari Ustaz, kenapa saya rasa seperti ingin menuntut ruqyah? Jadi serabut kok, lawyer, marah, rasa seperti ingin menjauh dari semua. Itu kebanyakannya, Puan Zanariah Musa, itu kebanyakannya adalah simptom, sudah ada simptom gangguan jin. Bila kita ada gangguan jin dalam badan, mendengar ayat ruqyah akan membuatkan kita automatik jadi benci, ingin menjauh, nak marah terus, kerana ayat-ayat ruqyah itu berfungsi sebagai asbab sumber kesembuhan. Dia berfungsi, frekuensi suara ruqyah itu menggegarkan gangguan dalam badan. Okey. Dan jin yang berada dalam badan juga akan turut bereaksi dan memanipulasikan kita, emosi kita supaya tidak dengar, marah, sedih ataupun tutup. Tadi saya dapat makluman daripada admin saya, ada seorang dia dengar saya ruqyah live ni lah, yang telah lepas, dia dengar, lalu kerasukan kerasukan keluarga yang tak tahu nak macam mana. Itu memang nasib baik dia duduk di Kemaman. Saya minta dia datang esok lah, dan kita ajarlah cara nak menyadarkan balik. Itu memang kes teruk dah biasanya. Tu Ustaz, pertumbuhan di dalam tubuh organ badan, kalau ikut Darussalam ataupun Darusshifa, boleh amalkan ayat-ayat pemecah. Macam mana ayat pemecah? Ada dua. Pertama, afahasibatum annama khalaqnakum abasa
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل وأنت خير الراحمين. Itu pertama ayat pemecah, ada dua. Pertama surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Catat ya. Pertama surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Itu untuk ketumbuhan di dalam tubuh organ badan. Boleh baca. Okey, ayat pemecah dipanggil. Ayat pemecah yang kedua, kalau tuan-puan ada buku ni, tengok pada muka surat 47. Baik, saya teruskan. Jangan main dah, jangan main. Tak payah. Tak payah main. Ni dia bukan dia kena setting sebelum live. Masa live tak dia setting. Jangan main lain kali kalau masa live. Maaf ya. Baik, seterusnya adalah ayat okey. Seterusnya adalah ayat sekejap ya. Lau anzalna hadzal. Okey. Kalau tuan-puan tengok buku ni muka surat 54. Muka surat 54. Okey, surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Surah Al-Hashr ayat 21 24, ayat pemecah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca ya. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Dua tu ayat pemecah boleh dibacakan pada anggota tubuh kita, pada kalau ada kanser, ada ketumbuhan dalam badan, itu antara ayat yang sesuai. Okey, nak mudah tengok dalam ni ada banyak. Okey. Maryam Jamilah. Saya kalau solat kat masjid mesti jadi pening dan sesak nafas. Okey. Nak solat berdiri tak boleh. Hanya mampu duduk tu pun jadi lembek, tak larat. Okey. Solat kat masjid mesti jadi pening dan sesak nafas. Kalau solat kat rumah macam mana? Okey. Kalau rumah okey tak? Kalau solat sendiri okey, kat rumah okey, tiba-tiba kat masjid jadi lembek, tak boleh nak berdiri. Cuba tengok kaki masa berdiri kat masjid tu, tengok kaki jadi hitam tak kaki? Jadi hitam tak kaki? Okey, cek dulu. Okey, itu kebanyakannya adalah simptom sihir wirasi, yakni simptom sihir keturunan, dipanggil warisan keturunan.
Tapi belum pasti lagi, itu baru simptom. Kena cek banyak lagi. Kena cek dengan ruqyah pula. Seterusnya, masa sesi meruqyah jin tu ikut bacaan kita. Macam mana nak lemahkan jin jenis ini? Ni jenis yang pandai sikit. Nak kalau kita ruqyah ustazah, ustaz-ustaz kan, bila kita baca dia baca, kita tak payah layan dia, teruskan baca. Jaga tartil tajwid, teruskan baca. Okey, teruskan baca. Kalau tuan-puan tahu ayat-ayat azab, baca ayat azab. Contohnya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu antara apa panggil ayat-ayat azab. Banyak lagi, itu kita boleh baca lah. Okey, kalau jin tu ikut lagi, terjemahkan. Sebab tu perawat kena tahu. Kita terjemahkan, telah disediakan neraka Jahannam itu sebilangan besar, di dalamnya adalah kaum jin dan manusia. Tu kita tadabbur, terjemahkan. Dia takkan ikut, dia akan menangis. Okey, kalau anak buah saya dia ruqyah, siap jin tu jin tu siap komen lagi bacaannya, tak payah hirau, teruskan baca, fokus bacaan kita je, jangan rasa lemah. Jin tu nak melemahkan kita je. Okey, teruskan baca je, jangan hiraukan dia ikut tu sebab dia nak melemahkan kita. Okey, dia nak melemahkan kita je. Okey, soalan seterusnya. Sakit Zaini Idris, sakit badan antara mula zuhur ke asar. Jarang orang sakit badan zuhur ke asar, biasa lepas asar sampai malam. Okey, sakit badan antara mula zuhur ke asar. Bila sakit badan antara banyak zuhur ke asar, kalau boleh, kalau hari tu hari tak bekerja, terus mandi daun bidara masa sakit tu. Okey, kalau hari bekerja, ambil bam bidara, sapu di sendi-sendi badan. Tu. Seterusnya, Zaidah Abu Kasim, kalau badan rasa panas tempat yang tertentu, kenapa ya ustaz? Okey, kalau kita duduk ada aircon, tapi panas tu tempat tertentu, terutama di pinggang, di bahu, di sekitar tulang belakang. Okey, rasa panas biasa di situ. Perut ataupun dada pun terkadang rasa kan. Okey, bila rasa sebegitu, itu di antara simptom hasad ain sahaja. Okey, simptom hasad ain sahaja. Letakkan tangan di tempat tersebut, bacalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hasad ain. Contohnya apa? Contohnya, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Mesti dah ingat ni, ramai dah ingat. Baca doa je lah. Doa sa'ain. Letak tangan tepat tu, rasa baca. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Tu doa dia. Okey, tu antara doa yang kita boleh baca lah.
Ada lagi doa lain, tapi panjang dan sikit, mungkin susah untuk kita ingat. Mungkinlah ada yang ingat, bacalah apa-apa doa yang kita ketahui. Ada satu lagi doa sekejap, saya cari, nanti saya send terus dalam group Telegram kalau jumpa. Pernah send dulu sekejap tuan-puan. Mana dah Allah, banyak sangat doa. Tak jumpa dah. Mana doa tu Bila cari masa nak lah, susah nak dapat. Aduh, mana? Tak jumpa. Nanti kalau saya jumpa, saya send ikut Telegram Telegram Asazah Official. Okey. Ni tak jumpa ni. Okey. Banyak dengar jumpa produk banyak. Tak apa. Baik, tuan-puan dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya jumpa, saya send tuan-puan. Doa tu saya jarang baca live. Tapi doa tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tak apa. Baik, tuan-puan, kita teruskan seterusnya. Mas Rianah Puniran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila saya dengarkan bacaan ruqyah Ustaz pada ibu saya, okey, kaki jadi hirut, menyepak-nyepak, jadi panah kaki. Tangan pun sama, memukul-mukul badan sampai tahap menggigil satu badan. Okey. Baik. Bila dengar bacaan ruqyah dalam live ataupun setelah habis live dan semuanya, dia pendengarkan balik kepada ibu. Itu baru dalam live. Itu belum face to face lagi tu. Itu memang ada jin dalam badan lah kalau macam tu. Cuma apakah simptom gangguannya, adakah sihir ataupun saka ataupun benda, tidak dapat dipastikan lagi. Yang pasti tangan bereaksi, kaki pun bereaksi. Jadi kita tak dapat kena pasti lagi. Yang pasti, sudah pasti ada jin dalam badan dan harus dirawat. Baik. Ustaz, adakah surah Sofa ayat 37 berkesan untuk jin saka? Surah Sofa ayat 37 saya kena lihat dulu. Ambil Quran satu, Fain. Quran. Kita kena tengok dulu. Ambil Al-Quran. Sekejap tuan-puan. Surah Sofa ayat 37. Ayat apa tu? Nak tengok boleh. Surah Sofa ayat apa? 37. Kita cek sekejap tuan-puan. Surah Sofa ayat 37 Okey. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sadaqallahul azim. Pendek sangat tu ayat tu. Betul ya? Betul ke surah Safa ayat 37 tu? Betul Safa'at. Mana ada surah Safa'at? Surah Safa lah.
Safat kan, ayat 37. Muka surat 447. Muka surat 447. Muka surat 447. Okey. Ayat tadi, ayat 37 tadi, padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Itu maksudnya. Adakah berkesan untuk jin saka? Tidak semua. Tidak semestinya ayat ini berkesan. Tidak semestinya, dia mesti berkaitan. Kalau jin saka tu dia dia berinteraksi dengan kita. Contohnya dia mengatakan kita ni menipu ataupun tuan ni memerlukan dia dan sebagainya, boleh kita bacakan ayat ini, tak ada masalah, boleh, dengan niat untuk mendakwahi jin tersebut. Bahkan tak cukup lagi ke dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran syariat Allah kepada kita, sehingga kamu perlu ajar dia dalam mimpi, sehingga kamu memerlukan dia untuk menunaikan hajatmu dan dia memerlukan kamu untuk menunaikan hajatnya. Tak cukup lagi ke dengan apa yang Nabi telah bawa? Itu boleh untuk dijadikan dalil untuk mendakwahi jin, boleh digunakan. Tapi tidak semua jin saka sebegitu. Kena tengok keadaan jenis jin tersebut. Allah jentik hati kami. Adakah jin pendamping sama dengan jin saka? Bagaimana rawatan ruqyah? Baik. Jin pendamping sama dengan jin saka. Ada ketikanya dia tak menjadi saka lagi. Dia hanya datang baru mendampingi baru. Jadi statusnya baru pendamping. Bila mangsanya terima, ada terima secara rela ataupun paksa rela, ya, maka baru jadi saka. Dia mari pendamping. Tapi pendamping ni dari segi konteks yang lebih besar, jin pendamping kadang-kadang bukan datang melalui keturunan. Kadang-kadang dia datang melalui amalan yang kita amalkan. Yang kita amalkan. Qaf amal 5,000 sehari dengan niat untuk tujuan keduniaan. Orang amal ayat Al-Quran baca baik-baik, niat untuk dapat rahmat Allah SWT. Maka hadir pendamping bukan malaikat, ya jin. Sebab malaikat tak buat kerja suruhan kita, dia buat kerja suruhan Allah saja. Dan kita pun tak layak nak mengarahkan malaikat, tak layak. Malaikat sifatnya hanya mengerjakan perintah daripada Allah SWT saja, bukan perintah daripada manusia. Jadi itu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendamping itu datang kerana amalan. Ada yang datang melalui barangan yang kita simpan. Ada yang kita boleh beli kerih, tapi sekali dengan khadam kerih tu tersebut kita beli. Ini tak boleh. Beli tasbih, tapi orang jual tasbih tu, yang ni harga lain, ni harga lain. Berapa mahal yang ni? Yang ni sekali isi dia kata, sekali dengan khadam. Kita pun ambil yang ni. Habis kita. Pendamping. Ada yang jin mendampingi manusia kerana mencintainya, kagum kepada kecantikannya. Ada jin mendampingi manusia kerana aktiviti kehidupannya yang menyebabkan jin tertarik dengan kehidupannya. Ada maksiat yang dibuatnya. Itu banyak lagi lah kalau nak nak diceritakan di sini. Baik. Cukai bertempat di mana, Ustaz? Okey. Makluman program untuk besok, tuan-tuan, saya maklumkan dahulu. Siapa ada maklumat program esok? Tak ingat ni. Tempat-tempat apa? Ada tak maklumat? Baik. Ada nak baca ya? Baik. Saya minta maaf kepenatan sikit malam ni. Sebab saya hari ni ada penat. Minta maaf. Patah. Okey, minta maaf tuan-tuan. Okey, tak stabil, stabilizer tak ada. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, untuk minta maaf saya sedikit penat pada ini, tak dapat nak terapi ruqyah sebab hari ni hari yang sangat memenatkan. Ni pun tak sempat nak rehat lagi. Okey. Saya maklumkan kepada tuan-puan, esok akan ada satu program dipanggil Jelajah. Program Jelajah percuma saja, ruqyah tour Ahsazah. Di mana? Di Pusat Pengajian Islam Taman Islam. Nanti tuan-puan type Google ataupun Waze ataupun Maps peta Pusat Pengajian Islam Taman Islam Cukai Kemaman. Daerah dak Cukai ni tak? Bukan. Daerah ke? Daerah Kemaman ke? Kemaman daerah. Tak ingat ah. Yalah Negeri Terengganu. Daerah Kemaman. Di Cukai tu bandar tak? Mungkin lah Cukai. Okey. Di mana? Di Pusat Pengajian Islam Taman Islam Cukai Daerah Kemaman, Terengganu. Esok bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Okey, jemput datang ramai-ramai. Pukul 9 pagi kehadiran, pendaftaran tulis nama apa, nombor telefon semua, kita nak data. Okey. 9.30 taklimat program mula, tazkiyatun nafs, pengenalan ta'aruf perawat yang hadir ni siapa yang membantu esok. Kemudian ada yang datang daripada jauh, perawat saya esok daripada Selangor pun ada. Mungkin malam ni dia tengah bertolak tu dalam perjalanan, moga selamat sampai. Mereka tuan-tuan, mereka hadir ingin membantu. Allah Rabbi, kita daripada jauh kita menghargailah sangat-sangat. Okey, khidmat masyarakat, kebajikan daripada kami. Dan pukul 10 ruqyah masa, saya sendiri yang akan membacakan. Okey, dengan dibantu oleh perawat lah. Okey. Dan seterusnya ruqyah pengasingan. Kita tengok mana yang teruk dan sebagainya, kita ruqyah. Jadi perawat akan bantu nanti ambil satu seorang pesakit. Kemudian pukul 12 suku taklimat penyakit-penyakit jenis-jenis sakit dan alat bantu ruqyah serta amalan ijazah. Saya akan ijazahkan beberapa amalan. Okey, kita baca bersama. Okey. Seterusnya kita buat penutup sikit, soal jawab, kemudian kita akan bersurai. Itu saja program besok. Dan program lusa, yakni hari Ahad, ada seminar wanita dan gangguan jin di Masjid Bandar Permaisuri bermula pukul 9 hingga pukul 12.30 tengah hari. Itu terbuka untuk wanita. Nak datang bersama suami pun boleh. Okey, percuma. Semua program ini percuma saja. Bawa air mineral masing-masing lah. Kita tak ada jual air. Itu percuma saja. InsyaAllah. Moga-moga berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Jadi tuan-puan, itu sajalah untuk malam ni. Banyak soalan tak sempat nak jawab lagi, saya minta maaf. Jadi esok kita tengoklah, kalau masa taklimat tu mungkin saya akan buat live pada esok, dan masa ruqyah tu mungkin saya akan tutuplah live, bergantung kepada keadaan semasa sana lah. Privacy kena jaga semua, insyaAllah. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua yang hadir membantu. Terima kasih semua para perawat yang turun berkhidmat. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang infak star pada malam ni, dapat 350 star. 350 biji star. Okey, terima kasih. Biji ke butir star ni? Bintang. Okey, terima kasih banyak yang hadir sehingga akhir, 246 orang. Jazakumullah khairan jazak. Kita berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Moga-moga ada manfaat kebaikan, insya-Allah. Jadi saya habis awal pada malam ni sebab nak buat persiapan ni. Nampak anak buah saya, staff saya 2-3 orang ada ni, tengah buat persiapan untuk esok semua. Dia ada borang, ada simptom apa ni, ada borang, ada simptom, ada pamphlet apa semua perlu sedia lah. Tu kita buat sehabis baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan yang terakhir, insya-Allah saya nak maklumkan sekali lagi. Okey, kita akan awal bulan 8, pada 1 hari bulan 8, hari Isnin malam Selasa, kita akan buat satu cabutan bertuah. 3 cabutan bertuah lah. Okey. Yang mana tempat yang pertama
insya-Allah akan dapat 3 tiket percuma ke Tasik Kenyir bersama kami, tim perawak ni. Bersama kami 2 hari 1 malam percuma. Kepada siapa ni yang akan macam mana nama boleh ada dalam cabutan bertuah? Nama-nama ini bagi mereka yang telah membuat pembelian sepanjang bulan Julai. Bagi pembelian RN50 di bulan Julai bulan ini akan dapat 1 nama dalam 1 balang cabutan bertuah. Kalau beli produk-produk dengan harga RM100, okey, akan dapat 2 namanya akan ada dalam 1 balang cabutan bertuah itulah. Begitulah seterusnya. Kalau 150 3 nama, 200 4 nama, seterusnya lah. Okey, kalau 1000 berapa nama? 20 nama dalam balang cabutan bertuah. Sepanjang pembelian hanya sepanjang bulan Julai, ada seminggu lagi untuk bulan Julai berbaki ni. Jadi tuan-puan boleh lah kalau nak dapatkan nama dalam cabutan bertuah tu untuk membeli produk lah, sambil membeli sambil kita ada cabutan bertuah itu. Nama dah cabutan bertuah, memang untuk siapa yang bertuah lah. Ya, nanti 1 bulan 8 kita akan cabut. Tuan-puan akan tengok ada live lah. Kita tidak ada benda-benda yang disembunyikan, tidak ada unsur penipuan, tak ada. Okey, siapa yang kena itulah dia. Okey, insya-Allah. Dan hadiah-hadiah lain untuk pemenang seterusnya adalah macam barangan elektrik lagi. Apa lagi? Tupperware, telekon Siti Khadijah, adalah itu. InsyaAllah lah. Jadi tempat yang pertama tu special ke Tasik Kenyir bersama kami 3 hari pula, 2 hari 1 malam pada bulan Ogos juga. InsyaAllah kami akan maklumkan awal lah kepada pemenangnya nanti pada 1 hari bulan 8 nanti, insyaAllah. Baik, ya, apa program di sana? Program di sana macam biasalah, program jauhlah, rehlah dipanggil, tamrin kiadi. Kita akan buat beberapa latihan di sana nanti. Latihan bagaimana latihan untuk handle pesakit. Kalau sakit macam ni nak macam mana, amalannya macam mana. Kita akan buat praktikal di sana. Okey, praktikal di sana. Dan kalau yang dicabut cabutan bertuah tu, dia akan dapat 3 tiket. Dia boleh bawa 3 ahli keluarganya lah. Kita akan rawat dia kalau dia sakit di sana 24 jam boleh, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.